Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang apa khabar? Nina harap korang selalu sihat-sihat je. Sorry kalau korang dengar suara Nina macam ada sengau-sengau sikit kan, sebab Nina kurang sihat sikit. Jadi kepada korang yang tak sihat juga, yang ada demam-demam macam Nina, yang batuk sesama, sekarang ni kan musim sakit, ada influenza, demam apa semua tu. Jadi Nina harap korang makan ubat dan teruskan semangat untuk tetap sihat, okay? Siapa dekat sini suka game fashion? Korang nak tahu tak? Game Life Makeover adalah sebuah game fashion yang paling best Nina pernah main. Game ni akan launch dekat Malaysia dan juga Singapura tak lama lagi. Jadi korang kena buat pre-register dulu, okay? Apa yang Nina suka tentang Game Life Makeover ni, karakter dia macam anime. Cute sangat. Lepas tu karakter dia nampak macam betul-betul hidup tau. Dalam game ni juga kita bebas untuk pilih karakter macam mana yang kita nak. Ataupun yang kata lain ni, coach terasa kita lah. Bukan tu je secara automatik. Kita juga boleh jadi seorang designer. Sebab kita boleh pilih fabric apa yang kita nak, potong kain dan juga menjahit. Menarik kan? Mana ada game yang kita boleh DIY macam tu sekali. Bukan tu je, kita juga boleh dekor rumah idaman kita dan berparti dekat situ. Memang berbaloi main game ni. So tak payah tunggu lama-lama lagi. Korang tekan link dekat bawah ni untuk pre-register, okay? Alright guys, hari ni Nina akan ceritakan tentang satu sejarah Eropah, terutamanya tentang sebuah keluarga kerabat diraja. Dalam Islam, kita memang dilaranglah untuk kahwin dengan darah daging sendiri, ataupun dengan kata lain adalah sumbang mahram. Apa yang dilarang tu semuanya bersebab dan untuk kebaikan manusia tu sendiri. Cerita yang Nina nak share kali ni memang ada kaitan dengan sumbang mahram dalam keluarga kerabat diraja tadi. Jadi disebabkan dorang ni nak jaga keturunan dorang, nak jaga dorang punya kuasa dan juga darjat. Jadi dorang berkahwin sesama sendiri tau. Jadi diorang pun kahwinlah sesama sendiri, sepupu dengan sepupu, bapa saudara dengan anak saudara. Sehinggalah keturunan diorang ni dah tak boleh bersambung lagi dah dan akhirnya pupus macam tu je. Memang tragis kan cerita dia. So without wasting any time, let's get started. Sejarah keluarga Habsburg bermula pada abad ke-10 Masihi. Diorang mula digelar sebagai keluarga Habsburg selepas cucu Radbot ni mula bina istana. Awal-awal dulu keluarga Habsburg ni dia tak kahwin sesama sendiri guys. Biasanya anak-anak diorang ni akan dikahwinkan dengan bangsawan-bangsawan yang lain. Tujuan utama kenapa diorang kahwin dengan bangsawan-bangsawan je sebab diorang ni nak mendominasi politik. Pada masa yang sama diorang nak jagalah keturunan diorang ni, bukan kahwin dengan orang biasa-biasa. Sampailah Frederick III telah ditabah menjadi raja baru bagi Empire Holy Roman pada tahun 1452. So kejadian sumbang mahram ni terjadi selepas Philip I yang merupakan cucu kepada Frederick III ni telah berkahwin dengan Joanna. Jadi selepas dia berkahwin, dia telah mewarisi takhta and then dia mengawal hampir keseluruhan Sepanyol. Disebabkan diorang ni nak kawal politik dan nak jaga darjat status diorang pun kahwinlah sesama sendiri. Atau dengan kata lain terjadinya lah sumbang mahram ni. Diorang mula kahwinkan ahli keluarga diorang sesama keluarga sendiri untuk mengelakkan perebutan kuasa. Contohnya macam sepupu kahwin dengan sepupu, bapa saudara kahwin dengan anak saudara perempuan. Dan disebabkan perkahwinan sesama genetik ni, diorang mula ada masalah genetik guys. Macam yang kita tahulah kan, setiap manusia ni dia akan mewakili separuh genetik mak dan juga ayah dia. Jadi genetik yang kita ada tu termasuklah genetik yang rosak, yang boleh akan timbulkan penyakit satu hari nanti. Contohnya lah kan, kalau mak ayah tu dia tak ada penyakit ataupun salah seorang tu ada masalah genetik ni, jadi possibility anak tu nak dapat penyakit tadi tu adalah rendah. Dia macam kalau ayah kita ada allergic, lepas tu mak kita tak ada. So dalam adik-beradik kita mungkin akan ada yang ada allergic, ada yang tak ada. Maksudnya peratus nak dapat penyakit genetik ni tak berapa tinggi. Tapi bukan semua gen rosak ni dia ada masalah, membawa masalah maksudnya. Antara genetik yang rosak contohnya macam rambut warna pirang, mata warna biru ataupun warna hijau, tu adalah daripada genetik yang rosak. Genetik yang rosak ni juga kita panggil sebagai gen resesif. Gen resesif ni akan mula aktif bila kita dapat gen tu daripada mak dan ayah kita. Tapi kalau salah seorang je ada, so anak tadi tu dia akan jadi pembawa je. Kalau kita ni pembawa and then kita kahwin dengan orang yang pembawa juga, anak kita nanti ni akan dapat penyakit genetik sekitar 25%. Tapi kalau kita ni pembawa and then kita kahwin dengan orang yang ada gen rosak ataupun dengan orang yang ada gen resesif tadi, peluang anak kita akan mendapat penyakit tadi tu sekitar 50%. Sebab itulah kalau dekat Malaysia ni kita ada ujian thalassemia untuk orang yang nak kahwin. Sebabnya nak elak daripada anak-anak yang lahir nanti tu akan ada masalah genetik bila diorang ni lahir. Balik kepada cerita tadi, bila diorang ni kahwin dengan sesama yang sendiri, so bahan genetik diorang ni lebih kurang sama. Jadi peluang diorang ni untuk dapat penyakit genetik semakin tinggi. Kalau perkahwinan di antara sepupu dengan sepupu dikatakan agak selamat juga, tapi masih lagi ada risiko tau. Kalau anak-anak diorang tu pula kahwin sesama sepupu, memang akan ada masalah genetik nanti. Disebabkan keluarga Habsburg ni mengamalkan perkahwinan sesama sendiri. That's why lah diorang ni memang boleh dapat macam-macam penyakit. Antara penyakit yang diorang dapat adalah hemofilia,
tak subur dan juga masalah rahang. Bukan tu je, diorang juga ada hidung yang bengkok dan juga besar, dan bibir bawah diorang ni tebal dan terkeluar. Jadi macam terjuih macam tu lah. So bila kita tengok dari segi luaran, diorang punya keturunan ni memang tak cantik lah orang tengok, macam bodoh. Benda-benda ni terjadi disebabkan diorang ni kahwin sesama genetik, sesama keluarga diorang sendiri. Okey, kalau korang tak tahu penyakit hemofilia ni adalah penyakit yang menyebabkan darah susah nak beku dengan normal. Jadi keluarga Habsburg ni diorang ada masalah ni, dan disebabkan oleh masalah genetik ni, diorang punya keturunan tak berhidup lama. Baby yang baru lahir ada yang terus meninggal, kalau hidup pun kejap je and then meninggal, dan ada yang gugur dari dalam kandungan lagi. Kalau ikut kajian sebuah universiti dekat Sepanyol, diorang punya kegiatan sumber mahram diorang ni meningkat tau, dari 0.025 hinggalah 0.254. Jadi diorang punya perkahwinan sumber mahram tu memang tak pernah stop. Jadi diorang terus kahwin dengan family sendiri, dan diorang tak kahwin dengan keluarga luar, maksudnya dengan bangsawan yang lain. Sebab apa? Sebab diorang nak kawal politik dekat sana, diorang nak kawal keturunan diorang. Jadi bila kahwin sama sendiri, tak ada perebutan kuasa ataupun tahta. Korang cuba tengok gambar Charles II ni, terutamanya dekat bahagian rahang ni, nampak macam panjang kan. Charles ni dikatakan hasil sumbang mahram selama 200 tahun guys. At the end korang tengoklah rupa dia macam mana. Bodoh kan? Nina bukan nak body shaming, tapi Nina nak tegaskan dekat sini, inilah hasil sumbang mahram menyebabkan rupa dia lahir jadi macam tu, disebabkan Charles ni ada masalah genetik yang dia bawa. Kalau ikut sejarah lah kan, Charles ni dikatakan lambat bercakap. Bila dia umur 4 tahun, dia baru boleh bercakap guys. Bukan tu je, dia juga ada masalah untuk lambat berjalan. Umur dia cecah 8 tahun, barulah dia boleh berjalan macam orang lain. So selama dia tak boleh berjalan tu, diorang memang kena dukung dia lah nak ke mana-mana je. Tu pun ketinggian dia pada masa dia umur 8 tahun tu memang pendek, nampak macam terbantut. Dan setiap kali Charles ni nak kencing, dia mesti akan kencing berdarah. Diplomat Perancis siap nobatkan yang Charles II ni adalah orang yang paling bodoh dan nampak sakit, disebabkan Charles ni mempunyai rahang yang panjang macam tu. Jadi dia ni susah nak bercakap tau. Bukan setakat susah nak bercakap, dia juga ada masalah lain, macam susah nak makan dan susah nak telan air liur. So dia macam air liur dia akan selalu menjejeh. Mak ayah Charles memang kahwin dengan darah daging lah. Jadi ayah dia tu adalah pakcik yang kahwin dengan anak saudara perempuan dia. So lahirlah Charles ni. Jadi selama Charles ni membesar, dia memang tak belajar tahu. Sebabnya mak dia, Ratu Mariana tadi, tak nak anak dia ni ada tekanan dari segi fizikal ataupun mental. Sebab yelah, Charles masih kecil-kecil pun dah ada masalah pembesaran, ada masalah-masalah lain. Jadi dia tak nak anak dia stres dengan benda-benda macam tu. So dia kata tak payahlah. And at the end, Charles ni adalah seorang raja yang tak berpendidikan. Sepanjang hayat dia, dia pernah berkahwin, tapi dia tak dikurniakan anak sebab dikatakan dia ni tak subur. Kalau korang nak tahu, Charles ni semasa dia dewasa, dia memang tak tinggi dan pendek, dan rambut dia botak tau. Sebab itulah zaman Eropah dulu-dulu kan, kalau kita tengok dalam movie-movie diorang kan, diorang akan pakai rambut palsu yang panjang macam tu kalau ingin bangsawan tu kan. So salah satunya Charles pakai macam tu sebab dia nak cover rambut dia yang botak. Kalau korang ada tengok video Nina yang lama, yang Nina cerita tentang sejarah Eropah zaman kegelapan diorang dulu, diorang pakai rambut palsu ni kadang-kadang sebab nak cover rambut diorang yang kadang-kadang ada masalah kurap, kadang-kadang nak cover kepala diorang yang ada kutu. So diorang pakai rambut palsu. Charles juga dikatakan selalu mendapat penyakit campak, cacar air dan juga rubella. Tapi kakak dia yang bernama Teresa tak ada pula penyakit macam dia. Cuma si Charles ni yang macam agak teruk sikit. Lepas tu hayat Charles pun tak lama, dia meninggal ketika usia dia masih lagi muda, iaitu 39 tahun. Jadi bila tamatnya riwayat Charles II sebagai pewaris tahta Sepanyol, Empayar Sepanyol dah tak ada pewaris lagi guys. Sebab bila Charles ni kahwin, dia memang tak ada anak. So biasanya raja-raja akan sambungkan tahta dia melalui keturunan anak lelaki lah kan. Tapi Charles ni dah tak ada anak. So tamatlah Empire Rome pada masa tu, ataupun tamatlah keluarga Habsburg pada masa tu. Itulah akibatnya bila kahwin sesama sendiri, sebab nak jaga darjat, nak jaga kuasa, nak conquer politik. Disebabkan perbuatan diorang 200 tahun sumbang mahram, akhirnya empire diorang, Empire Sepanyol, jatuh macam tu je. Dan tak ada lagi keturunan Habsburg yang memerintah. Alright guys, itu sahajalah perkongsian Nina untuk hari ni tentang sejarah keluarga Habsburg yang melakukan sumbang mahram selama 200 tahun. At the end, diorang punya keturunan dah tak ada lagi guys. Dah tak ada disebabkan ada masalah genetik yang diorang bawa daripada dulu lagi sampailah dekat Charles tu. Dan akhirnya Charles tu meninggal tanpa meneruskan generasi yang seterusnya sebab dia tak ada keturunan. Sebab itulah dalam Islam memang dilarang kita kahwin sesama keluarga. Faham tak?
boleh nak kahwin dengan sepupu, tapi tak digalakkan sebenarnya. Sebabnya nak elakkan masalah genetik macam ni lah. Apa yang agama kita larang tu sebenarnya ada kebaikan, cuma kitalah yang kena kaji lagi untuk kita faham kenapa tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh, semua ada sebab. Okay guys, kalau korang suka dengan video Nina, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Apa pun semua, stay safe guys. Kalau sakit jangan lupa untuk jumpa doktor dan makan ubat dan jaga diri korang baik-baik, okay? Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.